saya tahu bahawa antara menteri-menteri yang ada hari ini pun bukannya apa boleh pakai pun. So datang daripada kerajaan yang gagal dulu. Tapi tak tahulah Perdana Menteri nak merasakan dia boleh menangani, boleh menjadi pasukan beliau, boleh berkhidmat dengan baik. Tapi yang saya lihat membuat rakyat ni marah, khususnya di Kota Raya Kuala Lumpur. Dulu kita bising. Masa zaman Tun Abdullah Badawi jadi Perdana Menteri, bila naik gambar poster, macam saya katalah 2 minggu lepas, poster pemimpin-pemimpin besar-besar tengah Kota Raya Kuala Lumpur. Akhirnya Pak Lah kata tak payahlah. Jadi pemimpin akan datang tu janganlah gunakan belanja yang bukan-bukan hanya untuk menonjolkan diri sebagai pemimpin. Okeylah, tiba-tiba hari ini saya tengok dalam website saya hari ini, dalam Facebook, Mak Datuk Kuala Lumpur. Dapat menteri besar Menteri Wilayah Besar yang baru. Tahniah Syahidan Kasim sebagai Menteri Wilayah. Apa benda lah kau orang ni? Menghabiskan duit rakyat. Itulah saya marah tu sebenarnya. Nak buat apa? Kalau tahniah Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Ismail Sabri, okey juga. Ini sekadar Menteri Wilayah, alah, ganti Tan Sri Anwar Musa. Nak buat apa tunjuk gambar tu, gambar sana, gambar sini, buat apa? Saya tak faham. Sepatutnya poster itu digunakan. Pastikan anda sentiasa melakukan penjarakan sosial, kempen untuk COVID. Lebih baik daripada tunjuk gambar, buat apa? Kalau gambar tu handsome macam Shah Rukh Khan, bertahan juga. Ini I cannot brain lah. Kalau gitu. Sebab itu saya katakan menteri yang ada dengan Ismail Sabri ni, apa tujuan saya tak tahu. Saya tak boleh fikir untuk tujuan apa dia nonjolkan diri dia. Sebab menteri yang dulu tak buat begitu. Tak pernah pun saya rasa menteri yang dilantik sebagai menteri wilayah ni bagi tahu akulah menteri wilayah. Yang paling penting sekarang ni warga wilayah tengah susah ni. Tangani mereka. Beri hotline untuk warga Kota Raya Kuala Lumpur. Kalau anda susah, ini hotline pejabat. Tak payah tunjuk muka dia. Buat apa? Macam saya katakan, kalau lawa tu hal juga. Berkarat ajalah, menyusahkan orang ajalah. So saya terima kasih lah juga pada saudara Zainuddin Latang. Ini daripada Putatan. Salam, dia kata Otai UMNO. Memang pun saya all the way UMNO. Dia kata, sebab itu dia dari awal lagi dia kata saya sudah suarakan PRU adalah jalan penyelesaian terbaik. Memang betul. Saya pun bersetuju dengan pandangan saudara Zainuddin Latang daripada Putatan. Sepatutnya sekarang ni tak payah kita fikir banyak lah. Sebab yang ada sekarang ni, ya Allah, saya tak boleh bayangkan lah. Apakah itu KPI-nya? Nak menunjukkan dia tu bekerja, maka gambarnya digunakan untuk di tiang-tiang Kalau takut nanti orang marah, nanti orang baling dengan telur busuk, macam mana? Ambil gambar. Lagi malu. Tak payahlah. Jadi saya berpesan pada teman-teman, rakan-rakan, khususnya pemimpin daripada UMNO. Enough is enough. Kita bukan untuk memprojek diri kita. Kita harus menyantuni masalah rakyat. Rakyat tengah susah, jangan kamu tunjuk diri kamu itu kerana kamu hebat sebagai pemimpin. Enough is enough. Zaman sekarang ni bukan zaman itu. Hari ini segala-galanya di ujung jari. Saya aja gambar hari ini tengok penuh dalam saya punya Facebook saya. Menyampah pun ada, rasa nak baling di telefon tu. Bukan pasal apa, saya tahu kenapa orang mengirim barang itu pada saya, kerana mereka benci. Mereka tidak maulah melihat tindakan-tindakan seperti itu. Dan sekarang ni kata saudara Kamal Zaman, dia kata dah UMNO perintah negara lagi, buatlah yang terbaik. Betul saudara Kamal Zaman Sam. Dia minta sekarang ni UMNO dah perintah, so buatlah yang terbaik. Tak perlu lagi kita bercakap. Jangan cakap tak serupa bikin. You are the minister, you sebagai menteri, laksanakan. You ada kaki tangan, you ada pegawai, you ada kementerian, you ada all sort of. Dulu jadi pembangkang. Dulu waktu itu UMNO sama picisan. Kerajaan Perikatan Nasional mungkin nak buat itu tak boleh. Sekarang ni Perdana Menteri daripada UMNO. Kalaulah untuk menyantuni rakyat, anda minta satu peruntukan, anda bantangkan suatu kerta kerja Perdana Menteri, confirm dia akan setuju. Tapi tak tahulah kalau Perdana Menteri pula tak nak sokong, itu bolehlah kita balonlah Perdana Menteri pula. Saya kalau harapan saya tentulah ada perubahan. Sebab rakyat mahu melihat perubahan. Sebab itu waktu berlaku perubahan kerajaan dulu,
Rakyat merayakannya. Saya cakap terus terang, mungkinlah orang parti Peribumi marah dengan saya. Nak marah-marahlah. Tapi itu realitinya saudara. Dan keadaan sekarang ni Kementerian Perdagangan Dalam Negeri hari ni semalam buat pengumuman. Kadang-kadang lucu saya ada. Apabila Wabi Rosso dia kata bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna mencadangkan kepada Menteri Kewangan untuk memberi subsidi untuk membeli pada pengusaha-pengusaha. Lebih kurang dia kata dia kena kasih lebih kurang kepada 20 pengusaha ladang ayam. Saya kata it is not the issue. Ini bukan caranya, takkan bagi pada subsidi pada pengusaha ladang sahaja. Yang paling penting rakyat nak tahu macam mana nak menurunkan harga ayam yang terus meningkat dah 35% daripada harga pasaran sekarang. Kenapa? Memanglah sebagai pengusaha dia mengatakan bahawa puncanya pertama sekali bekalan tak cukup. Yang kedua, kerana kos harga untuk makanan ayam itu. So, jadi bukan subsidi bagi pada mereka wang, beri mereka harga makanan untuk peternak ayam dapat harga yang dulu. Bukan tak boleh buat. Benda boleh. It's a split of second. Yes or no. Jadi berjumpa dengan mereka, bertanya dengan mereka, cari bukan dapatan daripada kenyataan daripada pengusaha ladang itu, ladang-ladang ayam ni, bawa jumpa pada Menteri Kewangan minta subsidi. Jadi saya kata lucu. Sekarang ni Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna bukan hanya nak kawal harga ayam, harga barang lain macam mana, harga ikan macam mana, harga tepung macam mana, harga beras macam mana, harga minyak macam mana, harga gula macam mana, 1001 macam yang keperluan rakyat sekarang ini, harga meningkat. It is not only harga ayam. Jadi kalau selesai, okey, masalah ayam bagi subsidi. Kemudian beras bagi subsidi pada pengimport beras. Sepatutnya jumpa dengan pengimport, okey. Kalau kamu tak boleh sesuai dengan ini, saya akan buka kepada lebih ramai lagi untuk orang nak jadi pengimport beras. Saya ingat sudah pasti mereka juga akan setuju dengan kawalan harga beras. Dan kalau anda harga ikan apa semua, saya akan bagi peluang. Bukan hanya Lembaga Kebudayaan Ikan Malaysia saja. Saya akan bagi peluang pada semua orang nak jadi pengimport ikan daripada Indonesia, daripada Thailand dan sebagainya. Kalau ini tidak, jadi anda tapis bagi orang tertentu saja sebagai pengimport. Dalam keadaan begini, dalam keadaan rakyat susah. Sebab itu saya katakan, jangan izinkan kapitalis mencekik kehidupan rakyat. This I cannot stand. Dan you sebagai menteri harus berusaha bagi pihak rakyat. Bukan memperjuangkan untuk bagi subsidi kepada 20 pengusaha ladang. Itu not going to solve the problem. Adakah 20 pengusaha ladang itu membekalkan ayam ke seluruh negara? Banyak ayam-ayam yang diimport daripada Thailand, ayam diimport dari luar negeri. Bagaimana? Apakah kita akan bagi subsidi pada pembekal ayam dari luar negeri? Jadi saya kata kadang-kadang ni jangan buat lawak bodoh lah. Kadang-kadang timbalan menteri ni buat lawak bodoh. Bagi subsidi untuk 20 pengusaha ladang ayam. Apakah itu jaminan harga ayam akan murah? Kalau tak murah macam mana? Kos pengangkutan. Kena ingat semua itu kos itu berlaku sebab harga minyak naik, jadi kos pengangkutan naik, harga buruh naik, harga cukai naik. Jadi ini yang perlu ditangani. Dan betul saudara Muhammad Mazni Haji Ahmad, dia kata yang main harga ni adalah geng kartel. Betul. These are the people, mereka inilah perlu ditangani. Jadi sebab itu saya katakan kalau mereka dapat lesen, permit untuk mengimport, jumpa dengan dia, kalau kamu tak mau mengurangkan harga, mengekalkan harga yang sama, kamu memberi macam-macam alasan, maka saya akan buat pengumuman bahawa kementerian saya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna bersama juga dengan Kementerian Pertanian akan membuka kepada siapa saja untuk menjadi pengimport. Kita akan keluarkan lesen untuk mengimport barang-barang makanan. Saya rasa kalau buat begitu ketor dia orang. Tapi you must have the gut. Anda mesti ada kekuatan. You mesti ada jati diri untuk menyelesaikan ini masalah rakyat. Di mana-mana negara pun kalau menterinya, kalau pemimpinnya yang jenis bolak-balik begitu, akhirnya terkesan rakyat. Umpamanya lah, ini orang kata bukanlah saya. Kalau saya cakap, before saya ditergajang oleh rakyat, I kick you out first. Sebelum saya dihukum oleh rakyat, sebelum saya dicampak oleh rakyat ke longkang, lebih baik saya campak awak ke longkang dulu. Sebab saya berhadapan dengan awak 20 orang saja.
Yang saya berhadapan dengan 32 juta rakyat. So ini kena bercakap terus terang, saya tuntah kena ada keberanian. Menteri-menteri sekarang ni kena berani untuk membuat satu tindakan. Jadi jangan kita loleh. Akhirnya yang terkesannya rakyat. Ini yang membuatkan saya tidak dapat terima. I cannot accept. Bila saya kata I cannot brain tu, saya tak boleh menerima alasan-alasan bodoh yang diberikan. Yang rakyat nak tengok, pergi ke pasar, bagaimana tiba-tiba saja dalam seminggu ini harga ayam naik sampai 30%. Apakah selama ini harga barang makanan ayam itu dah naik dulu? Ini masalahnya. Kenapa tiba-tiba? Ini semua nak ambil komisen je. Betul lah saudara Wakmin. Nah, masalahnya akhirnya rakyat merasakan, mengundang persepsi rakyat bahawa adanya berlaku elemen-elemen komisen dan sebagainya. Saya taklah kata begitu, Saudara Syarifuddin Adnan. Saya tak kata itu. Tapi bagi kadang-kadang mereka membuatkan kita I cannot brain lah bila buat kenyataan-kenyataan sebegitu. Betul, saya cakap terus terang. Bukannya kita nak marah sangat-sangat.